Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan pada semua pelajar. Cikgu harap, cikgu doakan agar pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa ceria. Bertemu kita lagi dalam sesi hari ini. Saya Cikgu Roy. Hari ini kita berada di bawah tajuk Kata Ganda Berentak Bahasa Melayu tahun 5. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian, standard kandungan kita 5.2 memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran kita 5.2.3 dalam kurungan 3 memahami dan menggunakan kata ganda berentak mengikut konteks. Okey, petikan yang akan menjadi rujukan kita nanti adalah petikan di muka surat 114 buku teks yang bertajuk Kejuaraan Warga Malaysia. Okey, kriteria kejayaan kita untuk sesi kelas ini. Yang pertama, murid-murid dapat menyatakan jenis-jenis kata ganda berentak serta contoh. Kriteria kejayaan yang kedua, murid-murid dapat menyenaraikan kata ganda berentak yang terkandung di dalam petikan yang dibaca. Kalau tadi menyatakan jenis-jenis, yang ini kita kenal. Yang kedua, kriteria kedua, murid-murid dapat mengenal pasti menyenaraikan kata ganda berentak yang terkandung dalam petikan dibaca. Manakala kriteria yang ketiga, murid-murid berjaya melengkapkan ayat menggunakan kata ganda berentak yang betul. Maksudnya, murid-murid dah kenal kata ganda berentak dan boleh aplikasi penggunaan kata ganda berentak itu pada ayat. Okey, dah sedia? Jom. Okey, aktiviti kita yang pertama adalah untuk mengenal kata ganda berentak. Apa dia kata ganda berentak? Pertamanya kita kenal dulu kata ganda tu. Kata ganda adalah menurut Nik Safiah Karim. Nik Safiah Karim salah seorang tokoh dalam bidang pendidikan, dalam bidang bahasa. Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar. Sama ada kata ganda tersebut diulangi secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Arba Othman pula memberikan definisi penggandaan sebagai proses bagaimana suatu kata dasar atau sebahagian daripadanya diulang. Bahagian yang diulang ini dipanggil gandaan yang boleh mendahului atau mengikuti dasarnya. Okey, faham? Okey, terdapat 3 jenis kata ganda. Kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. 2 daripadanya telah kita pelajari dalam sesi sebelum ini. Di hari ini kita akan fokus pada kata ganda berentak. Apa pula maksud kata ganda berentak? Kata ganda berentak, proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Rentak bunyi tertentu pada kata dasar itu. Dalam penggandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Maksudnya kata ganda berentak ni adalah penggandaan yang lebih fokus pada rentak bunyi. Sudah pasti kata itu tidak serupa antara perkataan pertama, suku kata pertama dengan yang kedua. Kata ganda berentak terbagi pada 3 jenis, iaitu penggandaan berentak pengulangan vokal, penggandaan berentak pengulangan konsonan dan penggandaan berentak bebas. Apa maksud dia pula? Mari kita lihat. Pengulangan vokal. Kata ganda berentak pengulangan vokal, penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu, huruf vokal A, E, I, O, U. Iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. Sebagai contoh, kuih, muih. Boleh rujuk pada huruf yang cikgu warnakan selain daripada hitam tu. Selok, belok, sayur, mayur, hina, dina. Maksudnya pengulangan adalah berlaku pada vokal, bukan pada huruf konsonan. Jenis yang kedua, pengulangan konsonan pula, dia fokus pada pengulangan huruf konsonan selain daripada huruf vokal. Sebagai contoh, gunung ganang. GNG tu, GNNG tu berulang. Huruf vokal pula yang berubah. Compang, camping, huru, hara, mandi, manda. Contoh yang ketiga, jenis yang ketiga, pengulangan bebas, PB. Kata ganda berentak jenis pengulangan bebas adalah penggandaan yang tidak mempunyai ciri-ciri persamaan bunyi vokal atau konsonan. Dia ada rentak saja tapi tak sama dari secara 100% antara vokal dan konsonan. Sebagai contoh, tinggi, lampai, susur, galur, kusut, masai,
kacau, bilau. Ada huruf yang sama tapi tak semua. Okey, faham lah? Baiklah, kita pergi yang seterusnya. Latihan yang pertama. Okey, tadi dah bagi tahu apa dia pengulangan vokal, apa dia pengulangan konsonan dan apa dia pengulangan bebas. Okey, sekarang murid-murid lihat latihan pertama. Kelaskan kata ganda berikut mengikut jenis pengulangan dia. Hiruk pikuk, gotong royong, bukit bukau, batu bata, salah sila, kaya raya, lauk pauk. Susah ke ni? Boleh? Boleh tak? Okey, kita tengok jawapan dia. Kan? Hiruk pikuk. Ini adalah pengulangan vokal. Sebab apa? Sebab huruf I dan U ada diulang pada dua bahagian. Kan? Ganda yang pertama dan yang kedua. Kemudian perkataan kedua, gotong royong pun pengulangan vokal. Vokal apa? Huruf O. Kemudian perkataan yang ketiga, bukit bukau. Yang ni adalah pengulangan bebas. Kan? Kemudian perkataan keempat, batu bata adalah pengulangan konsonan, salah silah adalah pengulangan konsonan. Manakala perkataan kaya raya adalah pengulangan vokal, manakala lauk pauk adalah pengulangan vokal. Vokal A dan U yang diulang. Baiklah murid-murid, seterusnya aktiviti yang kedua, kita menyenaraikan kata ganda berantak yang terdapat dalam petikan yang dibaca. Murid-murid boleh membuka buku teks muka surat 114. Petikan bertajuk Kejuaraan Warga Malaysia. Afifi, Tinesh dan Kaijun membaca petikan berita tentang kejayaan pelumba basikal negara. Pelumba basikal. Baiklah, petikan dia berbunyi macam ni. Malaysia melahirkan seorang lagi pelumba basikal berbakat iaitu Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dalam siri Litua di Langkawi LTDL. Kejayaan rakan sepasukan Muhammad Harif Saleh sebelumnya telah memberi beliau motivasi. Lebih membanggakan, pelumba tim Sapura Cycling TSC itu menamatkan keluh kesah penantian bagi gelaran Raja Bukit jersey merah sejak edisi pertama pada tahun 1996. Pencapaian gemilang itu meletakkan beliau sebaris dengan atlet lumba basikal seperti Anwar Manan dan adik Husaini Osman. Kayuhan pantas tanpa gopoh gapah dan peka akan tindak tanduk lawan ialah kunci kejayaan beliau. Teknik kayuhan yang betul di jalan raya yang dikelilingi bukit bukau dan gunung ganang akhirnya membuahkan hasil kepada beliau. Rakan pelumba Muhammad Harif Saleh teruja akan kejayaan beliau. Harif sudah menganggap Aiman seperti saudara mara sendiri. Mereka juga sering berulang-alik ke Kuala Lumpur untuk bertanding dalam beberapa kejohanan. Selok-belok pertandingan dan pengalaman telah mengajar mereka erti juara. Sememangnya, mereka layak bersaing dalam kejohanan besar. Warna-warni kejayaan itu sebagai hadiah kepada negara daripada warga negara yang gigih berjuang. Itu dia petikan tentang Nur Aiman Muhammad Zarif. Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif, salah seorang pelumba basikal. Baiklah, dalam petikan ni, kalau murid-murid perasan, ada beberapa kata ganda berentak yang diletakkan di situ. Jadi, untuk aktiviti seterusnya, senaraikan semua kata ganda berentak yang terkandung dalam petikan di muka surat 114 buku teks. Boleh tak murid-murid cari kata ganda berentak? Cari. Dah jumpa? Ya. Okay, ini adalah senarai kata ganda berentak yang terkandung dalam petikan di muka surat 114 buku teks. Antaranya keluh kesah, gopoh gapah, tindak tanduk, bukit bukau, gunung ganang, saudara mara, berulang alik, selok belok, warna-warni. Jumpa tak semua? Okey, kalau dah jumpa tahniah, kalau yang tak boleh cuba lagi. Baiklah murid-murid sekalian, kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya, aktiviti yang terakhir.
waktu melengkapkan ayat. Okey, baiklah. Okey, aktiviti kita ni, murid-murid perlu menukarkan perkataan-perkataan berikut. Dia ada bagi 5 perkataan menjadi kata ganda berentak. Kena tukar dulu, jadikan dia kata ganda berentak. Kemudian kata ganda berentak ni tadilah akan kita gunakan untuk melengkapkan ayat-ayat yang diberikan. Perkataan paku jadi apa? Lintang jadi apa? Sahabat jadi apa? Gotong, dan satu lagi caca. Caca ni bukan tarian. Okey, bina. Okey, bina. Dah siap? Kita tengok jawapan yang cikgu sediakan pula. Okey, paku tadi dia akan jadi paku pakis. Paku pakis ni sejenis sayur, sedap. Kemudian lintang akan jadi lintang pukang. Sahabat akan jadi sahabat handai. Gotong akan jadi gotong royong. Caca akan jadi caca marbak. Maksud perkataan ni murid-murid kena cari nanti. Baiklah, kita dah ada 5 perkataan, 5 kata ganda berentak kan? Okey, mari kita tengok ayat yang diberikan pula. Ayat ada. Okey, 5 ayat. Latihan keempat, lengkapkan kata ayat-ayat berikut menggunakan kata ganda berentak dari latihan 3. Okey, yang pertama, ibu memasak apa yang dibeli di pasar pagi tadi? Soalan kedua, para penjenayah itu lari. Lari macam mana? Apabila menyedari kehadiran pihak polis. Yang ketiga, kehadiran ramai. Ramai siapa? Ke majlis persaraan Tuan Saiful sangat menceriakan suasana. Yang keempat, adik dimarahi ibu kerana dia sering menyiapkan kerja sekolah dengan macam mana tu. Dan yang kelima, penduduk taman itu hadir beramai-ramai bagi menyertai acara tahunan yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk taman itu. Penduduk. Ada kesilapan ejaan di situ. Boleh? Murid-murid boleh fikir dahulu kan jawapan yang sesuai. Ya, ini jawapan dia. Ibu memasak paku pakis yang dibeli di pasar pagi tadi. Para penjenayah itu lari lintang pukang apabila menyedari kehadiran pihak polis. Soal ayat yang ketiga, kehadiran ramai sahabat handai ke majlis persaraan Tuan Saiful sangat menceriakan suasana. Selalu majlis persaraan ni sedih-sedih, tapi bila ramai sahabat handai ni, dia akan jadi lebih senang, lebih ceria, berkongsi cerita kan. Okey, kemudian ayat yang keempat, adik dimarahi ibu kerana dia sering menyiapkan kerja sekolah dengan caca marbak. Maksudnya buat cara tidak bersungguh-sungguh, tidak teratur kan. Itu maksud caca marbak. Kemudian ayat yang kelima, penduduk taman itu hadir beramai-ramai bagi menyertai acara tahunan gotong royong yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk taman itu. Itulah jawapan dia. Baiklah murid-murid, itu saja sesi kita untuk hari ini. Cikgu harapkan penerangan cikgu mudah difahami kan. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini dapat memberi manfaat, dapat menambahkan pengetahuan murid-murid. Dan cikgu ucapkan terima kasih kerana masa yang diluangkan. Selamat belajar. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang.